Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM kita mulakan dengan perkembangan Sukan Asia 2022. Kementerian Belia dan Sukan KBS memberi bayangan untuk meneruskan formula menetapkan sasaran keseluruhan pingat berbanding mengikut warna pada mana-mana tamasya sukan akan datang. Menterinya Hannah Yeoh berkata pendekatan baru itu dilihat berkesan pada Sukan Asia Hangzhou kerana mengurangkan tekanan kepada atlet. Kali ini, kerana sasaran bukan kita lihat pingat emas sahaja, setiap pemenang pingat gangsa pun mereka rasa they are celebrated. Okay, itu yang pentinglah. Kalau benda tu baik untuk atlet kita, kita akan teruskan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di KLIA. Tambahnya, setiap keputusan yang dibuat termasuk mekanisme sasaran pingat itu berdasarkan nasihat daripada pakar Universiti Sains Sukan Nippon NSSU. NSSU yang mempunyai jalinan kerjasama dengan Majlis Sukan Negara itu dijadual berkunjung ke Malaysia bulan depan. Ia bagi meneliti setiap keputusan dicapai atlet negara di Hangzhou selain membantu mereka merangka persiapan menghadapi Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dalam perituhan berpuas hati dengan keberkesanan dana geran peranan sukan diumumkan pada bajet 2023 telah membuahkan hasil lumayan khususnya kepada sukan karate. Dalam kejohanan di Melaka yang menerima geran padanan sukan 1 juta, pada masa itu tim pasukan wanita Qatar mereka dapat pingat gangsa bulan Julai kejohanan tersebut. Dan kali ini di Sukan Asia mereka dapat pingat perak, kenaikan 1. Untuk Qatar Women Individual, Lovely Ann, pada masa bulan Julai kejohanan beliau dapat tempat ke-7. Kali ini beliau pergi dapat pingat perak. Ketiganya adalah Men Individual, 84 kilo, Arif. Pada bulan Julai kejohanan Arif dapat tempat ke-7. Kali ini beliau pergi dapat pingat emas. Muhammad Arif Aifuddin menyumbang emas di Hangzhou dalam acara komite bawah 84 kg lelaki, manakala 2 perak hadir menerusi acara kata individu wanita dan kata berpasukan wanita. Pengendali skuad hoki negara Arul Sabaraj tampil mempertahankan barisan pemainnya. Ini susulan kecaman yang diterima skuad Speedy Tigers selepas keputusan mengecewakan di Hangzhou. Beliau menafikan sekeras-kerasnya tomahan segelintir pihak yang mengatakan mereka hadir di bumi Hangzhou tanpa niat untuk merangkul kejayaan. Tak pernah sekali pun pemain-pemain saya tak datang untuk menang. Tak ada seorang sini pun datang untuk kalah. Semua datang dengan niat. Saya duduk dengan mereka one-on-one ke grup ke, semua memang nak menang. Semua memang dia punya niat pergi ke sana untuk menang. Kata-kata tak bagi cukup ke, tak main untuk lancar, I think itu tak munasabah lah. Sebab dia ni semua, they sacrifice a lot to win, not to play. Skuad Kedalia mengakhiri saingan di kedudukan ke-6 selepas tewas 2-5 kepada Pakistan dalam perlawanan klasifikasi. Malaysia masih berpeluang untuk mencari tempat ke Olimpik Paris 2024 menerusi aksi kelayakan yang akan berlangsung di Oman dan Sepanyol Januari depan. Sementara itu, pengurus pasukan hoki kebangsaan Datuk Mir Nawan Nawawi berharap agar pasukan itu akan terus dikekalkan dalam program Road to Gold RTG kerana masih berada di landasan memburu slot ke Sukan Olimpik Paris 2024. Yang paling penting adalah apa yang kita belajar daripada pengalaman, right? Because tim-tim lain bila dia jumpa dengan kita pun now dia pun extra preparation because dia tahu what we have, what we can do. So itu yang kita kena tengok, that we have to be better than other teams lah. Tambahnya, keputusan di Sukan Asia Hangzhou 2022 tidak sepatutnya dijadikan penilaian mutlak. Sebaliknya, perlu mengambil kira pencapaian cemerlang Speedy Tigers yang merangkul Piala Sultan Azlan Shah 2022 serta layak ke final Piala Asia 2022 dan kejohanan hoki trofi juara-juara Asia ACT 2023.
Pencapaian dan semangat juang 288 atlet yang mewakili negara di Tamasya Sukan Asia dihargai dan disifatkan cemerlang, ikuti rangkuman disediakan Muhammad Zamri Suharani. Tokoh Kontijen Negara Datuk Chong Kim Huat menyifatkan edisi kali ini amat berjaya. Biarpun pulang dengan hanya 6 pingat emas, kurang 1 berbanding edisi 2018 di Jakarta Palembang, Indonesia. Namun untuk Tamasya kali ini, Malaysia menghantar saiz kontingen yang lebih kecil. Bagi Sukan Asia Hangzhou, Malaysia dibarisi 288 atlet berbanding 417 atlet di Indonesia. Dalam pihak kita, Malaysia Kontijen memang mempuas hati kerana keseluruhannya berbanding dengan kita punya data dan saiz kontijen kita telah dikurangkan dari 400 lebih sampai sekarang 288. Terpenting sekali dia punya nisbah adalah 9. Maksud kita kedudukan kita kontijen adalah dipertingkatkan. Kejayaan ini didorong pendekatan kem negara meletakkan sasaran jumlah keseluruhan pingat tanpa mengira warna bagi mengurangkan tekanan kepada atlet. Tapi apa yang saya boleh belajar di Hangzhou ni dari segi pandangan adalah dari segi keyakinan atlet itu sendirilah. Tanpa kita memberi tekanan, mereka dapat menyumbang pingat kepada negara. Hasilnya, bilangan sukan yang berjaya menyumbang pingat juga meningkat. Kalau kita tengok di Hangzhou kali ini, 12 sukan menyumbang pingat berbanding 12 di Palembang, 10 di Incheon. Jadi jumlah sukan yang menyumbang pingat berpasang juga bertambah. Ini menunjukkan satu perkembangan baik untuk jenis sukan yang boleh menyumbang pingat di Tamasya Sukan Besar seperti Sukan Asia. Pencapaian 6 emas, 8 perak dan 18 gangsa keseluruhan meletakkan kontingen Malaysia di kedudukan ke-14 daripada 45 negara yang bertanding, dengan China terus mengekalkan takhta selaku kontingen terbaik. Dalam 13 jenis sukan yang menjadi sandaran sebelum ini, hanya sukan hoki padang gagal menepati sasaran yang ditetapkan. Namun pingat yang hilang ini diganti oleh sukan gimnastik. Prestasi terbaik pasukan diraih pasukan skuash negara apabila memenangi 5 pingat dari semua acara yang dipertandingkan. Pemain negara telah membawa pulang 3 pingat emas, 1 perak dan 1 pingat gangsa. Pasukan karate juga cemerlang apabila memenangi 1 pingat emas dan 2 perak. Manakala pasukan terjun yang dibarisi gandingan penerjun berpengalaman dan baru telah memenangi 5 pingat daripada 10 acara yang disertai. E-sport menjadi sukan baharu penyumbang pingat kontijen dengan 1 perak dan 1 gangsa yang julung kali dipertandingkan di Sukan Asia. Sekian